Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang Islam, selamat menunaikan ibadat puasa. Tuan Dipertua, terima kasih. Saya ucapkan di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menggulungan bagi menjawab persoalan serta isu-isu yang menyentuh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Memang masalah keterjaminan makanan menjadi isu di peringkat antarabangsa. Terutama sekali sekarang ini masalah climate change yang melanda dunia menyebabkan fokus terhadap keluaran makanan kadang-kadang terganggu. Sekarang di seluruh negara Eropah menghadapi inflasi yang begitu tinggi, terutama di Britain dan juga Amerika Syarikat, terutama sekali dalam bidang pemakanan. Climate change ini mengakibatkan fokus keluaran makanan terganggu. Misalnya di Amerika Syarikat, termasuklah berlaku gangguan bekalan telur yang begitu ketara. Cuaca yang melanda tidak menentu di satu tempat. Begitu juga di negara kita Malaysia, seperti banjir yang berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang, diikuti dengan banjir yang berlaku di Johor dan masih lagi termenung banjir itu di Johor, menyebabkan penghasilan makanan terganggu. Oleh itu, fokus kepada keterjaminan makanan ini diambil berat oleh para senator. Saya amat mengalu-ngalukan kerana ia satu pandangan yang diberikan. Semuanya baik memberi pandangan, teguran dan saranan kepada pihak kerajaan. Yang berhormat Senator Tan Sri Haji Muhammad Fatmi Saleh mencadangkan supaya kerajaan perlu memastikan kelangsungan program makanan yang lebih baik supaya aspek keterjaminan makanan negara berada di tahap yang memuaskan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, dalam rangka Hala 7 fokus dan keutamaan kementerian bagi memacu sektor agro makanan negara, pihak kementerian telah menyediakan satu plan jangka panjang Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini, dan dia rangka dalam masa 10 tahun. Kita terima pakai untuk meneruskannya. Untuk makluman, keseluruhan kerangka Dasar Agro Makanan Negara 2.0 merangkungi beberapa elemen termasuk penyertaan dasar, prinsip dasar, objektif dasar serta teras dasar. Ia bertujuan untuk memberi satu panduan yang inklusif dan ekstensif dalam agenda pemodenan sektor agro makanan dalam 10 tahun tempoh pelaksanaan. DAN 2.0 menggariskan 5 dasar besar: mendukung pemodenan dan pertanian pintar, memperkukuh pasaran domestik, meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai permintaan tinggi dan produk berorientasi ekspor, membangun bakat yang memenuhi permintaan industri, meningkatkan amalan pertanian dan sistem makanan yang mampan, menyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif dan kerangka institusi yang kukuh. Yang berhormat Senator Tuan Haji Hussein Ismail, sahabat lama dan memang pun terlibat dalam pertanian. Lama dan selamanya, Ya Berhormat. Mencadangkan bahawa kerajaan perlu memberi keutamaan untuk menggalakkan reverse investment dalam sektor agro makanan dan pertanian. Untuk maklumat yang berhormat, pelaburan timbal balik atau reverse investment merupakan satu alternatif yang diperkenalkan oleh kementerian ini bagi meningkatkan sumber bekalan makanan serta memperkukuh jaminan bekalan makanan dalam negara. Pelabur yang terlibat perlu membawa balik
komoditi makanan hasil pelaburan yang dibuat di Malaysia, dibuat ke Malaysia untuk memenuhi keperluan dalam negara. Usaha telah dilaksanakan di peringkat kementerian, termasuklah pengeluaran satu garis panduan umum untuk diguna pakai oleh pelabur. Contohnya reverse investment ini amat penting, seperti soya buat masa sekarang ini tidak dapat lagi diusahakan di Malaysia. Ia perlu diusahakan ditanam di luar negara, tetapi ianya satu bahan yang cukup penting untuk makanan ternakan. Maka reverse investment ini amat perlu, terutama dalam bidang seperti saya sebut contohnya soya. Walaupun di Indonesia telah ada percubaan untuk menanam soya, tetapi pengeluarannya belum sampai ke peringkat mencukupi kegunaan di dalam negara itu. Kita di peringkat ini masih lagi soya misalnya diimport sepenuhnya daripada luar negara untuk makanan ternakan. Antara kandungan dalam garis panduan tersebut adalah menjelaskan tafsir dan konsep pelaburan timbal balik yang diterima pakai dan konteks sektor agro makanan. Satu, penerokaan dan pengembangan operasi pelaburan tempatan ke luar negara dalam aktiviti pertanian. Dilaksanakan secara kaedah usaha sama atau pakatan pihak iaitu pelabur, rakan usaha sama atau petani di negara berkaitan serta pembiaya untuk membawa masuk komoditi makanan yang dikenal pasti di dalam negara. Komoditi ini bawa masuk akan dianggap sebagai sebahagian keluaran dalam negara dan komoditi dibawa masuk hendaklah bersumberkan sepenuhnya daripada pelaburan yang dibuat setiap peringkat di sepanjang rantaian nilai pengeluaran. Negara-negara yang dianggap sesuai untuk membuat reverse investment itu seperti Indonesia, Australia, Thailand, Papua New Guinea, Pakistan bagi penghasilan daging lembu, kerbau, kambing, biri-biri, India serta Indonesia bagi jagung dan sumber makanan ternakan lain. Memang di antara pelabur-pelabur besar kurang untuk mengembangkan ternakan terutama sekali kambing dan lembu kerana kos di Malaysia ini masih lagi tinggi di sudut pengeluaran dibandingkan dengan kos di negara lain. Kita kementerian sedang berusaha dengan berlipat ganda supaya ternakan lembu, kambing dan sebagainya dapat diusahakan di tanah air kita. Walau bagaimanapun hanya syarikat swasta besar dan syarikat berkaitan kerajaan yang dilihat berupayaan kukuh dari segi keuangan dan teknologi digalakkan untuk terlibat dalam pelaburan ini. Jadi, tahulah kalau Senator Hussein Ismail nak buat pelaburan di luar negara. Kalau dapat dukungan insya-Allah. Yang Berhormat. Yang Berhormat Senator Haji Hussein Ismail lagi turut menyatakan kebimbangan berhubung dengan kehilangan graduan pertanian di sektor bukan pertanian. Memang sektor pertanian ini kalau dia lepas graduate dia terlibat dalam sektor pertanian lambat mendatangkan hasil. Sementara nak buat, nak bajak, nak dapat kalau ternak dan sebagainya 3 bulan, 6 bulan, kadang setahun baru mendapatkan hasil. Tapi kalau kerja lain atau memakan gaji mudah dapat return daripada dia mula bekerja. Sebab itu anak-anak muda kita di antaranya mereka suka terlibat yang quick return. Misalnya mereka sedia walaupun bahaya setiap hari mereka sanggup menjadi pemandu Grab, motosikal ataupun kereta. Mereka bergelut kerana dia mendapat quick return pada setiap hari. Tetapi dalam bidang pertanian ini, ianya pendapatannya lumayan tetapi returnnya agak lambat. Ini di antara punca yang kita sedang usahakan supaya para graduan pada masa yang akan datang akan lebih tercebur dalam bidang pertanian. Ternyata sekarang ini sudah ada anak-anak muda yang berjaya dalam sektor pertanian ini, misalnya bidang tanaman. Saya sebut di sini, Encik Muhammad
Asnaf bin Muhammad Roslan. Dia daripada sijil kemahiran tanaman lah, dan dia telah berjaya. Pendapatan bulanannya 5,000 hingga 6,000 sebulan. Mikrofon ni tarik air liur, kering. Nak minum tak boleh. Bidang ruminan misalnya Encik Saiful Saharil bin Said Ali. Dia berjaya mendapat 4,000 hingga 5,000 ringgit sebulan. Begitu juga bidang perikanan yang berjaya, anak muda dapat 3,000 hingga 5 ringgit sebulan, iaitu Saudara Zakaria Abdul Rahman. Banyak lagi saya nak sebut di sini. Ini trend baru sekarang ini, anak-anak muda kita terutama graduan, sama ada daripada Institut Pertanian ataupun universiti yang lain, terlibat dalam bidang pertanian ini. Tapi saya sebut tadi, dia returnnya itu agak lambat. Tapi selepas dapat return, kita lihat dia kukuh kedudukannya. Tapi macam lahan pertanian ini juga, dia bergantung juga kepada soal cuaca, banjir dan sebagainya, yang menyebabkan kadang-kala berlaku kerugian yang mereka paksa memulakan usaha baru itu menelan belanja yang agak banyak. Datuk Seri Menteri, boleh mencelah ya? Lumut ada pertanyaan? Tidak penjelasan. Oh, ya. Ada. Datuk Seri Yang di-Pertua, berkaitan dengan soalan mengenai lulusan bidang pertanian yang memilih jalur lain untuk membina kerjayanya, agak malang sedemikian kerana disebutkan tadi masa depannya kalau betul-betul kita ada keterlibatan cukup cerah untuk graduan ini. Jadi apakah langkah yang dibuat oleh kementerian supaya graduan-graduan ini mempunyai jati diri, semangat dan juga peluang-peluang yang terbuka, bermula daripada pendedahan di universiti-universiti ataupun institut pengajian, khususnya yang kita tahu Universiti Putra yang asalnya memang fokus di pertanian. Adakah kementerian akan memberikan tumpuan kepada universiti sedemikian supaya peruntukan yang mencukupi disediakan dan bidang-bidang yang dilatih betul-betul dicari oleh pasaran sehingga mereka sebenarnya diambil sebelum lagi mereka keluar daripada universiti. Apakah itu boleh kita laksanakan? Terima kasih. Ianya sedang dilaksanakan secara giat sekarang ini. Terutama Agrobank menyediakan peruntukan yang banyak untuk para petani muda ini. Memang sekarang disebut bahawa keterjemahan makanan menjadi tajuk utama. Maka berlomba-lomba orang datang untuk cebur diri dalam bidang pertanian ini. Bagi saya yang membuat lawatan beberapa tempat, saya lebih gemar untuk membantu mereka yang telah berusaha tapi tak cukup modal untuk dibesarkan. Dia ada minat dalam bidang itu, dia usaha tapi tak cukup modal untuk membesar. Maka kita akan berusaha, pihak kementerian bersama dengan Agrobank membantu mereka seperti ini. Dia minat daripada awal. Dan sekarang memang banyak juga tokoh-tokoh yang bersara yang terlibat dalam pertanian. Sebab mereka lihat dari segi pendapatannya, saya sebut tadi bukan quick return, tapi jangka panjang. Misalnya Tan Sri Haris Saleh, memang sekarang ini terlibat dalam pertanian yang begitu hebat. Tan Sri Hamid Bado, walaupun baru tak sampai 2 tahun, kita lihat dia dapat memasarkan pertanian yang begitu hebat sekali. Banyak lagi. Dan mereka lihat potensi bidang ini masa depan. Tapi anak-anak muda perlu diberi dorongan daripada universiti, daripada kolej tentang masa depan hal bidang pertanian ini. Memang telah ramai anak-anak muda yang terlibat. Misalnya kalau di Kedah, pemandu-pemandu drone, anak-anak muda yang baru graduate, mereka terlibat dalam menabur baja, racun dan sebagainya menggunakan drone dan perlu kepada mereka yang ada kelulusan teknologi dan sebagainya. Dan mereka telah cebur sekarang ini, tugas kita memberi galakan. Ini juga pandangan Senator Puan Susan. Mohon mencelah Yang Berhormat Menteri. Ada tidak kemungkinan sebenarnya
kurikulum atau sistem pendidikan dalam beberapa bidang profesional ni perlu dirubah. Saya menyebutkan ini sebab saya melihat kadang-kadang produk daripada Institut Pengajian Tinggi dilihat macam melahirkan produk profesional, tetapi mereka tidak yakin dengan medan yang mereka belajar atau mempelajari. Mungkin ke kerana banyak theoretical knowledge berbanding dengan applied knowledge. Akhirnya mereka keluar, mereka menjadi job seeker, bukan menjadi job creator. Mohon komen, Yang Berhormat. Saya setuju benda seperti itu. Sebab dia ada semangat dan kerajinan. Saya lihat misalnya saya sebut contoh di Bukit Mertajam. Berlaku berbagai perkembangan industri di sekitarnya, termasuk di Mak Mandin, di Perai dan sebagainya. Tapi ada sekumpulan mereka terus terlibat dalam bidang pertanian, terutama di kalangan kaum Tionghoa. Tanahnya tidak luas, barangkali setengah ekar atau 1 ekar. Tapi mereka tanam berulang, kalau dia ambil kangkung, kemudian ditangkap sawi, kemudian cili dan sebagainya. Bahkan mereka hidup dengan agak senang. Dan market misalnya tempat menjual makanan itu kontrak dengan mereka secara bulanan atau tahunan. Karena mereka boleh supply. Mereka tak terpengaruh dengan perkembangan di keliling, tapi terus dalam bidang pertanian. Ini yang perlu ada. Begitulah juga kita lihat di atas kerajinan, kesungguhan, effort yang diletakkan. Misalnya daerah Skinchan melahirkan hasil padi yang paling tinggi di Malaysia. Mereka menganggap mereka buat kerja sawah padi, bukan misalnya anak muda kata, aku tak ada kerja, aku hanya buat bendang. Tapi kalau kita tanya orang Skinchan, kamu kerja apa? Saya bersawah padi. Mereka susun jadual mereka seperti mereka pergi ke pejabat. Artinya time untuk turun ke sawah dan mengusahakan sawah mereka mendatangkan hasil yang tinggi. Dan kalau kita sanggup bekerja begitu, boleh keluarkan hasil 10 tan 1 hektar seperti di Skinchan sekarang ini, Malaysia akan capai SSL tidak lama lagi. Usaha ini perlu diteruskan kerana tidak boleh lagi dalam bidang pertanian dikatakan kerja sebagai sambilan. Kena put full effort dan masa depannya cukup cemerlang sama ada di Malaysia ataupun di peringkat antarabangsa. Program kesedaran kepada pelajar sekolah. Program Green Team Dana Yayasan Pelajaran Peladang dalam bidang pertanian sedang diusahakan. Kursus-kursus persijilan seperti Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma Kemahiran Malaysia, Sijil Pertanian, Sijil Veterina Malaysia dan Sijil Perikanan. Ini banyak yang graduate baru ini, hampir 600 orang dalam berbagai bidang. Dan setakat ini, yang graduate dalam bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian, sama ada Sijil atau Diploma, 65% mendapat pekerjaan dan ada di antara mereka yang terlibat dalam pertanian dan sangat berjaya. Kursus-kursus jangka pendek diteruskan dari masa ke semasa. Yang Berhormat Senator Susan juga turut mencadangkan supaya kementerian ini memberikan bimbingan kepada petani. Yang saya sebutkan tadi, ada kursus pendek, ada kursus panjang, sentiasa dibuka untuk kursus kepada para petani. Puan Susan sekali lagi juga mencadangkan supaya kerajaan memberi peruntukan dan usaha yang lebih diperlukan untuk pembukaan kawasan tanah di pendalaman supaya dapat diusahakan sama ada secara persendirian ataupun usaha-usaha dengan pihak swasta. Soal tanah ini di bawah kuasa kerajaan negeri, tapi pihak kementerian sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya begitu juga mesyuarat baru ini hak keterjaminan makanan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Kerajaan-kerajaan negeri dijemput, ada menteri-menteri besar yang hadir atau wakil menteri besar, dibincangkan supaya kerajaan negeri memberi kerjasama penuh, terutama hal-hal tanah, supaya dapat dikembangkan hal keterjaminan makanan ini dengan segera.
KPKM melalui Jabatan Pertanian telah merekodkan seluas. Boleh Boleh. sikit. Berkaitan dengan tanah. Yang saya nak minta pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri ialah tanah kerajaan pusat. Saya dah tanya Timbalan Menteri hari itu, dia masih lagi jawab perkara yang sama, tanah kerajaan negeri. Tanah kerajaan pusat seperti tanah Angkatan Tentera Malaysia. Banyak tanah kosong. Dan satu ketika dulu pernah Menteri Mindef berbincang dengan Menteri Pertanian untuk memberi kelonggaran supaya tanah mereka boleh digunakan. Jadi soalan saya hari ini, apakah pihak kementerian tidak bercadang untuk memberi bekerjasama dengan Angkatan Tentera dan memberi peluang kepada anak muda yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri. Terima kasih. Memang Kementerian berbincang dan Kementerian Pertahanan melalui LTAT dan mereka telah bersetuju untuk mengusahakan tanaman green corn, tak lama lagi jagung bijian. Yang ini usaha-usaha begitu juga kementerian-kementerian lain. Sama ada Felkra, sama ada pihak Felda dan sebagainya yang berada mesyuaratnya di bawah Timbalan Perdana Menteri. Kita bercakap soal ini supaya dapat diusahakan tanaman-tanaman yang boleh terutama sekali mengurangkan kos makanan ternakan. Sekarang ini kita import jagung dan juga soya. Soya misalnya buat masa ini sukar lagi ditanam di Malaysia. Tapi green corn telah dibuat percubaan dan akan diusahakan secara berskala besar mulai tahun ini supaya salah satu komponen makanan itu dapat diusahakan di Malaysia. Pada masa yang sama diusahakan juga makanan-makanan yang lain seperti daripada bahan sawit dan juga kalau lihat di Thailand sekarang ini iaitu black soldier fly, iaitu daripada ulat yang diusahakan untuk makanan ayam dan amat berjaya di sana. Di sini di peringkat pemulaan dan kajian, barangkali ini salah satu yang akan menjadi makanan ternakan khasnya ayam, black soldier fly, yang amat menghasilkan protein yang banyak kepada makanan khasnya ayam. Senator Amir Ghazali, orang kampung. Jawatan diperlukan untuk menyemak kembali keperluan dan kelulusan import ekspor. Memang ini jawatan kuasa ini terus berada hal kawalan import dan ekspor dipengurusikan oleh Menteri Pertanian. Oleh saya sendirilah dengan jawatan kuasanya ada di bawahnya itu iaitu daripada DVS, ini bahagian veterinary ya, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan LKIM, Makis. Semua jabatan ini akan berpadu tenaga untuk kita meluluskan import atau ekspor suatu bahan pertanian ke luar negara. Jawatan kuasa juga mengambil pandangan Kementerian Kesihatan dalam sesuatu barang yang nak diekspor ataupun diimport. Oleh kerana saya kena menjawab semua mengambil masa yang panjang dan saya akan jawab secara bertulis dengan teliti kepada mereka yang membuat pertanyaan. Saya mengharapkan supaya hal keterjaminan makanan ini menjadi perkara besar yang kita perlu fikirkan bersama. Bukan soal politik, soal kenegerian dan sebagainya. Ini hal kemanusiaan. Sebab masalahnya masalah besar dan sekarang inflasi saya sebut tadi sedang melanda Eropah. Dan kita harap ia tidak melanda negara kita terutama hal makanan ini dengan begitu ketara. Kalau ada satu perkara kita atasi bersama. Inilah harapan pihak kementerian. Saya ucap terima kasih kepada semua senator yang memberi pandangan, teguran dan kritikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri, ada saya tengok Saya ingat banyak yang dah habis dia punya jawapan. nanti satu Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan
di atas